Assalamualaikum murid-murid. Salam cikgu. Salam cikgu. Okey, murid-murid semua, sebelum kita meneruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, murid semua sihat ke? Sihat cikgu. Sihat cikgu. Sihat. Okey, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan paparkan slide kepada kamu. Kita akan bermain permainan cuba teka. Okey, baiklah, cikgu akan paparkan slide terlebih dahulu. Nampak tak? Nampak cikgu, nampak. cikgu. Okey. Nampak cikgu. Cikgu nak kamu teka gambar yang terdapat di dalam slide ini dan kamu perlu mengeja perkataan yang kamu sebut itu. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, ini gambar apa? Itu bah cikgu. Okey, bas Rahim. Jadi ejaan bas tu macam mana Rahim? Saya cuba ya cikgu. Okey, boleh. B-U-S. Bas. Okey Rahim, apa yang Rahim sebut tu bas betul, tapi ia merupakan perkataan atau ejaan daripada bahasa Inggeris. Jadi ejaan bas yang dalam bahasa Melayu akan dieja B-A-S. Bas itu merupakan dalam bahasa Melayu Rahim. Faham Rahim? Faham cikgu. Okey, kalau yang ni gambar apa? Gunung Ganang cikgu. Okey, Gunung Ganang tu eja macam mana? G-U-N-U-N-G. Tanda sempan G-A-N-A-N-G cikgu. Okey, betul Afdal. Gunung Ganang menunjukkan banyak, jadi ia memerlukan tanda sempan dekat tengah. Okey, kalau yang ni, apa ni? Tanda tangan cikgu. Okey, Izwan, tanda tangan tu jarak ke rapat? Rapat cikgu. Okey, betul Izwan. Tanda tangan rapat kerana ia merupakan kata majmuk. Mantap. Okey, kalau yang ini? Buah-buahan cikgu. Okey, betul Fahmi, buah-buahan. Dan ia akan memerlukan tanda? Sempang. Okey, pandai Fahmi. Jadi berdasarkan cuba teka ini, agak-agak apakah topik pembelajaran kita pada hari ini? Saya nak teka cikgu. Okey, boleh. Cuba teka Fahmi. Daripada yang saya lihat, saya rasa kita belajar pasal kata nama kot cikgu. Sebab ada kata nama dekat gambar yang cikgu tunjuk tadi. Sekarang ni. Okey Fahmi, apa yang Fahmi kata tu betul kata nama, tapi kata nama itu kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan mengajar kamu berkenaan kesalahan bahasa. Jadi sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut kesalahan bahasa, mesti kamu tak tahu lagi berkenaan kesalahan bahasa. Betul tak? Betul cikgu. Okey, sebelum cikgu memberi penerangan dengan lebih lanjut berkenaan kesalahan bahasa, cikgu nak minta wakil seorang untuk membacakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Boleh tak wakil seorang? Saya nak cikgu. Okey, boleh Izwan. Okey, objektif pertama ialah murid tingkatan 4 amanah dapat menganalisis 3 kesalahan bahasa yang terdapat di dalam teks dengan betul. Objektif kedua pula, murid tingkatan 4 amanah dapat membuat pembetulan 3 kesalahan bahasa yang terdapat di dalam teks dengan betul. Okey, ini merupakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan sesi penerangan berkenaan kesalahan bahasa. Okey, apakah itu kesalahan bahasa? Kesalahan bahasa ini adalah kesalahan penggunaan dari segi ejaan, tanda baca, kosakata dan imbuhan. Jadi sekiranya kamu membaca dan terdapat kesalahan, jadi kamu boleh
lihat dari segi ejaan, tanda baca, kosakata dan juga imbuhan. Untuk mengenal pasti kesalahan bahasa, kamu memerlukan 2 teknik, iaitu yang pertama, kamu perlu kenal pasti jenis kesalahan bahasa yang terdapat di dalam teks tersebut, dan yang kedua, kamu perlu membaca ayat tersebut secara berulang kali untuk melihat dekat mana terdapatnya kesalahan. Faham tak? Oh, faham. Okey, untuk mengenal pasti kesalahan bahasa. Jadi ini merupakan antara jenis kesalahan bahasa, iaitu dari segi ejaan. Ini perkataan salah yang cikgu ambil daripada buku dan antarabangsa, dan yang betul adalah antarabangsa. Sepatutnya antarabangsa adalah rapat kerana ia merupakan kata majmuk mantap. Antara dan bangsa merupakan satu perkataan, 2 perkataan yang berbeza, antara dan juga bangsa. Sekiranya digabungkan, ia akan membentuk makna yang baru. Jadi kalau beritahu ini adalah rapat ataupun jarak? Boleh jawab seorang? Rapat, cikgu. Okey, pandai Afdal. Bumi Putera jauh dan yang betul adalah Bumi Putera rapat kerana ia kata majmuk mantap. Okey, kalau yang pengkalang jadi pengkalang, apakah kamu lihat kesalahan dekat sini? Kesalahan ejaan, cikgu. Okey, betul. Dekat sini kita lihat terdapat kesalahan ejaan I, dia akan berubah menjadi A kerana pengkalan tidak ada di dalam bahasa Melayu, hanyalah pangkalang. Okey, jamaah yang betul akan jadi apa? Jemaah, cikgu. Okey, pandai. Ini merupakan antara contoh yang cikgu berikan kepada kamu kesalahan dari segi ejaan. Okey, seterusnya adalah tanda baca. Ini merupakan cikgu mengambil haji, prof, meja-meja dan gunung-gunung. Jadi haji kenapa yang betul kena ada titik noktah adalah kerana titik noktah seperti yang kita tahu dia berfungsi, terdapat 2 fungsi. Yang pertama untuk menunjukkan pengakhiran ayat, dan yang kedua adalah untuk menunjukkan penggunaan kata singkatan. Macam haji akan jadi SJ, maka ia memerlukan tanda noktah untuk menunjukkan apa? Boleh jawab seorang? Untuk menunjukkan singkatan ataupun untuk menunjukkan berakhirnya ayat? Singkatan, cikgu. Okey, pandai. Prof akan jadi prof dan tanda noktah. Dan meja-meja, kenapa meja-meja ni salah? Apa yang memerlukan dekat sini? Jawapan yang betul? Boleh jawab? Sempang, cikgu. Ada tanda sempang. Okey, pandai Fahmi. Meja-meja akan memerlukan kata sempan, tanda sempan untuk menunjukkan sebagai kata ganda. Tidak kiralah ia kata ganda penuh atau imbuhan, kata ganda berentak. Ia juga memerlukan tanda sempang. Gunung Ganan dan akan jadi gunung, tanda sempang Ganang. Jadi selain daripada untuk menunjukkan ganda, pergandaan perkataan tersebut, ia juga boleh fungsi adalah untuk merangkaikan kata sedi nama ke dengan angka. Sebagai contoh, ke tanda sempan 21. Itu menunjukkan dari segi penggunaan tanda sempan. Okey, seterusnya kita akan pergi dekat kosakata dan imbuhan. Dekat sini mereka. Kenapa ia akan menjadi mereka? Boleh saya tahu? Mungkin dia dalam mewakili ramai, cikgu. Cukup mereka kot. Okey, betul Rahim. Mereka tidak boleh digandakan sebab mereka ini sudah menunjukkan ramai. Jadi menggandakan kata nama yang sudah mendukung maksud yang banyak. Macam umat, ia akan menjadi umat. Rakyat akan menjadi rakyat kerana ia telah menunjukkan ramai dan banyak. Jadi ini adalah merupakan kosakata. Dari segi imbuhan juga adalah dekat kita tengok dekat kesalahan ini, mereka sedang kerja.
Dan yang betul adalah mereka sedang bekerja. Ini adalah untuk menunjukkan apa? Boleh tolong jawab? Fahmi? Kenapa ia memerlukan imbuhan? Kerana dia menunjukkan perbuatan itu sedang dilakukan. Okey, pandai. Yang kedua, mereka sedang main. Jadi yang betul adalah mereka sedang bermain. Okey, seterusnya kita akan pergi dekat aktiviti yang pertama. Jadi sebelum itu cikgu nak tanya dulu, kamu nak main tak aktiviti yang cikgu sediakan ni? Nak cikgu. Nak cikgu. Nak. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti ini, cikgu akan menerangkan seberengkas berkenaan permainan ini. Aktiviti ini menggunakan aplikasi GameKit dan permainan ini dikenali sebagai permainan pencarian kesalahan, di mana cikgu telah menyediakan 4 soalan. 4 soalan tersebut adalah berbentuk teks. Jadi setiap satu soalan cikgu telah membuat satu kesalahan, di mana kamu perlu mencari kesalahan yang terdapat di dalam setiap soalan yang cikgu berikan. Jadi masa yang diperuntukkan oleh kamu semua untuk menjawab soalan ini adalah selama 2 minit sahaja. Faham tak? Faham cikgu, faham. Faham cikgu. Okey, jadi kalau kamu faham, kamu boleh mengimbas kod ini untuk terus ke aplikasi permainan dan cikgu akan memberikan kod untuk kamu mengakses permainan yang cikgu sediakan. Kalau yang tidak boleh mengimbas kod ini, cikgu akan menghantar pautan. Ada yang tak boleh mengimbas tak? Saya cikgu. Tak boleh mengimbas. Okey, cikgu akan hantar pautan dekat kamu. Kejap ya. Okey, cikgu dah hantar pautan kepada kamu. Jadi kamu boleh tekan dekat pautan tersebut di ruangan chat. Okey, cikgu akan paparkan dekat kamu. Paparkan kod untuk kamu mengakses permainan pada hari ini. Nampak tak? Okey, ini merupakan kod untuk kamu mengakses, iaitu 567971. Jadi kamu boleh masukkan nombor ini di dalam telefon kamu ataupun laptop kamu. Okey, jadi Afdal pun dah masuk, Muhammad dah masuk, lagi Izwan dah masuk, Rahim dah masuk. Lagi? Ada lagi yang tak masuk ke? Okey, kalau macam tu cikgu akan teruskan permainan ini. Jadi kamu boleh jawab soalan yang terdapat di paparan telefon kamu. Masa yang diperuntukkan adalah selama 2 minit. Jadi masa adalah cukup untuk kamu menjawab dengan betul dan mencari kesalahan yang terdapat di dalam teks. Jadi ingat teknik yang cikgu cakap tadi adalah kena pasti terlebih dahulu jenis kesalahan bahasa yang terdapat di dalam teks, dan yang kedua kamu perlu berulang kali untuk membaca ayat tersebut kerana kadang-kadang kamu tertinggal dan tak nampak. Oleh itu kamu perlu membaca lebih daripada 2 kali untuk mengenal pasti kesalahan. Okey, ada lagi seminit. Sekiranya kamu dah selesai jawab, kamu boleh beritahu cikgu ya. Ada masa lagi 32 saat. Okey, nampaknya nombor 1 adalah Izwan, 2 adalah Muhammad Fahmi
Dan nombor 3 adalah Rahim. Dan yang keempat adalah Afda Imran. Tapi tak apa, tak dapat nombor pun tak apa. Okey, baiklah, kita akan berbincang terlebih dahulu berkenaan soalan yang kamu jawab. Okey, baiklah. Kalau kita tengok dekat soalan yang pertama ini, murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara mempunyai sasiah serta daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang diterapkan di sekolah secara semula jadi. Jadi dekat sini kenapa salah semula jadi ni? Boleh kamu beritahu? Boleh tak seorang beritahu kenapa semula jadi ini ada salah? Sebab ada tanda soal tu kot cikgu. Okey, betul. Yang kedua adalah guru merupakan tunjang terpenting dalam sistem pendidikan negara. Peranan dan kefungsian guru bukan sahaja menyampaikan ilmu kepada murid. Guru juga memastikan murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara. Jadi dekat sini kita dapat lihat ia menggunakan singkatan YG. Mungkin terpengaruh daripada media sosial yang selalu menggunakan singkatan. Jadi kesalahan adalah YG. Nampaknya ramai yang dapat jawab dengan betul. Jadi seterusnya adalah peranan guru ialah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menerapkan 14 elemen sejahtera kepada dalam dan luar kelas untuk dijadikan amalan dalam kehidupan murid di sekolah dan luar sekolah. Jadi dekat sini kepada merupakan kesalahan di dalam teks ini. Jadi kenapa kepada adalah salah adalah kerana kepada merupakan kata sendi nama untuk menunjukkan benda yang bernyawa. Jadi kamu semua perlu tukar kepada kata sendi nama yang lebih bersesuaian di dalam teks ini. Jadi seterusnya menjiwai amalan baik merupakan pembudayaan nilai murni, kemahiran dan sikap positif yang dibangunkan dalam diri murid. Jadi dekat sini kalau kamu lihat menjiwaan adalah salah kerana, boleh kamu jawab kenapa salah dekat sini? Rasa kerana imbuhan kot cikgu. Okey, betul Fahmi. Salah kerana penggunaan imbuhan. Jadi berakhirlah aktiviti kita pada hari ini. Aktiviti yang pertama, permainan mencari kesalahan di dalam teks. Jadi cikgu nak minta seorang untuk memberikan rumusan berkenaan apa yang kamu dapat setelah kamu menjalankan aktiviti yang cikgu sediakan. Boleh tak? Saya cikgu. Okey, boleh, silakan. Apa yang saya dapat cikgu berkenaan dengan aktiviti 1 ini, saya dapat kemahiran untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat di dalam teks dengan betul. Okey, betul. Tujuan cikgu menjalankan aktiviti ini adalah untuk kamu menganalisis kesalahan yang terdapat di dalam teks yang telah cikgu sediakan. Jadi nampaknya objektif pembelajaran kita pada hari ini, objektif yang pertama adalah tercapai. Jadi sebelum kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, cikgu nak minta wakil seorang secara sukarela untuk membacakan objektif yang telah kita capai. Objektif yang pertama, boleh? Boleh cikgu. Okey, silakan Rahim. Murid tingkatan 4 amanah dapat menganalisis 3 kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks dengan betul. Okey, terima kasih Rahim. Jadi ini maka dengan itu berakhirlah aktiviti yang pertama. Jadi sekejap lagi kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya kita akan bermain aktiviti untuk pembentangan pula. Tadi kita dah melakukan permainan kena pasti analisis di mana penggunaan kesalahan-kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks. Sekarang untuk aktiviti pembentangan ini, cikgu akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan di mana setiap kumpulan ada 2 orang ahli.
Okey, cikgu akan bagikan dulu. Kumpulan yang pertama ialah Afda dan Tasha. Ada kan? Ada cikgu. Okey. Untuk kumpulan yang kedua, Izati dan juga Fahmi. Dan kumpulan yang ketiga, Boleh. okey. Kumpulan yang ketiga, Izwan dengan Rahimullah. Okey cikgu. Okey, untuk Boleh cikgu. okey, baiklah. Untuk aktiviti ini kita akan gunakan aplikasi Choga. Okey, cikgu akan tunjuk dulu. Ini merupakan aplikasi Choga tadi. Kamu boleh imbas QR tadi. Dan apa yang kamu perlu lakukan adalah kamu kena kenal pasti kesalahan di dalam teks ucapan dan kamu kena betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Maksudnya tadi kamu dah kena pastikan yang macam YG, kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca. Jadi cikgu nak kamu perbetulkan ayat itu menjadi ayat kesalahan bahasa menjadi ayat yang betul. Boleh kan? Boleh cikgu. Okey. Cikgu akan bagi masa selama 5 minit. Kamu akan bincang dalam kumpulan masing-masing dan membentangkan dalam kelas. 5 minit cukup tak? Cukup cikgu. Okey, kalau cukup kita boleh mulakan. Ni. Sabar cikgu. Boleh imbas kan? Kod ni. Okay, rasanya cukup dah masa. Semua dah siap ke? Rahim, dah siap tak kumpulan kamu? Siap cikgu. Dah siap? Okay, baiklah kalau siap. Kamu semua hantar ke cikgu. Cikgu akan tayang satu-satu kamu punya jawapan hasil perbincangan tadi. Okey cikgu. Okey cikgu. Boleh cikgu, boleh. Okey cikgu. Okey dah masuk dah. Semua dah hantar, cikgu akan tunjuk. Okey, ini merupakan hasil pembincangan daripada kumpulan 1, 2 dan juga 3. Jadi, apa yang kamu perlu lakukan, cikgu nak wakil untuk bentangkan apa yang kamu buat. Boleh ke? Cikgu boleh. Kumpulan 1 siapa tadi? Boleh mulakan? Afda boleh baca apa yang kamu dah bincang dengan Tasha? Saya rasa diorang mengalami masalah lain ke cikgu? Kalau kumpulan saya dulu cikgu, boleh? Boleh je. Okey, saya kumpulan kedua cikgu. Okey. Ayat 2. Yang kumpulan kami yang telah kami kena pasti adalah dan pembentukan adalah guru juga memastikan murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara. Kami telah memperbetulkan yang tu cikgu. Okey. Ayat yang kedua, ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara mempunyai sahsiah serta daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang diterapkan di sekolah secara semula jadi. Okay, jadi kamu dah betulkan semula jadi. Betul cikgu. Jadi kesalahan dia tanda baca lah kan. Semula jadi kena eja jarak sebab dia adalah kata majmuk. Betul, majmuk Tapi mantap. kesalahan kat sini adalah tanda baca lah Mantap. tadi dia guna penggunaan tanda tanya. Betul cikgu. Tanda tanya jadi ditukar tak- kepada Noktah. noktah. Yes, betul. Okey. Okey, kumpulan seterusnya. Kumpulan saya cikgu. Okey. Okey, ayat pertama, murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara mempunyai sahsiah serta daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang diterapkan di sekolah secara semula jadi. Jadi dekat sini semula jadi adalah kesalahan tanda tanya tadi saya tukarkan kepada tanda noktah untuk menunjukkan bahawa ayat pertama ini berakhir dengan perakhiran. Jadi seperti kita tahu tanda noktah berfungsi untuk menunjukkan berakhirnya ayat tersebut. Itu merupakan jawapan saya cikgu. Jadi
Ayat kedua, guru juga memastikan murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara. Jadi dekat sini kita dapat lihat YG itu merupakan sikatan. Jadi saya menggunakan perkataan yang penuh YANG. Itu merupakan kesalahan dan itu adalah pembetulan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Jadi ayat yang ketiga adalah 14 elemen sejahtera di dalam dan luar kelas untuk dijadikan amalan dalam kehidupan murid di sekolah dan luar kelas. Jadi di luar sekolah. Jadi dekat sini saya tukarkan daripada kepada, saya perbetulkan dengan menetapkan kata sendi nama di, kerana selepas kata sendi nama di dalam tersebut merupakan tempat. Jadi ia adalah bersesuaian dengan kata sendi nama tersebut. Jadi itulah merupakan pembetulan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami, cikgu. Okey, untuk kumpulan 3 bagus. Penerangan yang cukup baik, sangat teliti. Okey, betul lah semua jawapan yang ditulis oleh semua kumpulan. Kumpulan 1. Kumpulan 1 tadi dah okey ke dia punya? Kumpulan 1 saya rasa lah cikgu masih mengalami masalah talian, cikgu. Okey, tak apa kalau macam tu kita teruskan je lah. Okey, kalau cikgu tengok pun kumpulan 1 pun dia jawab dengan betul juga, sama seperti kumpulan lain. Kamu dapat kenal pasti dan membetulkan dengan ejaan yang betul. Okey. Baik, cikgu. Okey, baiklah, seterusnya cikgu nak suruh minta seorang untuk baca objektif 2 yang telah kita capai tadi. Boleh tak siapa-siapa? Saya nak, cikgu, boleh? Okey, boleh? Okey, objektif berdasarkan aktiviti yang kita jalankan tadi, objektif yang saya capai, kelas kita capai adalah murid tingkatan 4 amanah dapat membuat pembetulan 3 kesalahan bahasa yang terdapat di dalam teks dengan betul, cikgu. Okey, bagus. Baiklah. Semua dah macam dah faham, dah boleh kenal pasti dan juga membuat pembetulan dengan betul. Seterusnya, cikgu nak bagi kamu punya aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti kuis untuk memantapkan lagi kamu punya tata bahasa. Okay, kamu tengok ada imbas kod dan juga pautan. Kamu boleh masuk ke pautan tersebut dan jawab sebanyak 10 soalan di dalam tu. Sama juga, kamu kena lihat teliti di mana ada kesalahan tata bahasa di dalam sesuatu ayat itu dan kamu kena pilih jawapan ABC yang mana yang paling tepat. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Boleh, cikgu. Okey, boleh masuk ke pautan word 1 ni. Okey, cikgu ni. Semua boleh masuk tak? Boleh jawab Boleh, tak? cikgu. Boleh cikgu, boleh. Tengah jawab. Okey. Cikgu bagi masa 3 minit je. Senang je soalan dia. Kalau dah siap bagi tahu Baik, cikgu. Dah siap, cikgu. Okey, dah siap? Cikgu akan kita tengok sama-sama. Dah siap cikgu, dah siap. Okey, kita tengok sekali. Okey, untuk soalan pertama ni, cikgu nak pilih soalan dia untuk pilih ejaan yang betul. Okey, yang mana satu yang betul? Cikgu. Martabak. Martabak. Okey, betul. Okey, soalan yang kedua pula adalah cikgu baca yang ni. Setengah orang memang mempunyai bakat semula jadi dalam sesuatu kemahiran yang sebenarnya dapat dipelajari untuk menjanakan pendapatan yang lumayan.
Rasanya macam ada ralat ni. Apa jawapan dia? Menjanakan. Salah. Menjanakan? Betul ke? Yang lain? Tak tahu dah Cikgu. cikgu tak yakin tak. Setengah cikgu. Salah. Tengah cikgu. B. Yang mana? B. So boleh jadi. Setengah. Dia tekan Okey. tamat je kita tekan. Salah. Setengah. Kenapa setengah? Siapa tahu? Orang hanya ada satu cikgu. Okey. Dia Setengah tu jawapan dia setengah. betul. Siapa tu Fahmi Ya saya. Okey, setengah ni adalah kata bilangan. Jadi kata bilangan ni kalau untuk orang dia perlu menggunakan sesetengah. Sebab orang ni adalah kata bilangan yang tak tentu. Kita tak tahu kan berapa orang yang ada. Jadi setengah yang betul. Faham kan? Faham cikgu. Okey, yang ketiga jawapan dia apa? Rasa tiada kesalahan kot cikgu tadi. Tiada kesalahan? Betul, tiada kesalahan. Okey, betul. Seterusnya tadi dah kamu dah buat dah tadi. Cikgu, semua dah jadi. Okey. Betul. Betul. Adik sedang Memberikan B. Berikan Okey. cikgu. Betul. Seterusnya apa yang salah kat sini? Jawatan Ya, kuasa cikgu. cikgu. Okey, Jawatan kuasa kena rapat. Okey, betul. Mantap. Cikgu. Okey, betul. Sikit lagi. Ni apa yang salah? C cikgu. C. Kesalahan apa? Ejaan. Ejaan cikgu. Okey. Perabot. Okey. Yang ni tahu kan kesalahan ejaan dengan penggunaan kata ganti nama diri yang pertama. Okey, cikgu faham. Okey, seterusnya B cikgu, kain sutra. Kan sutra. Sebab Okey, ini sutra pertama. kain tak ada tanda sempan cikgu. Betul cikgu. Okey. Kain pun satu je. okey betul. Jadi cantik sekali pun kita guna satu je. Kalau nak guna sangat cantik sahaja. Kalau nak guna cantik sekali sahaja. Faham kan? Faham cikgu. Mana tak? A. Yang ni 10 setengah tahun ke? 10 tahun setengah. 10 tahun setengah. 10 tahun setengah. B cikgu. Okey. Terakhir A. Pelbagai Pelbagai aktiviti. ada aktiviti ini. Oh. Yeah. Yeah. Okey, semua dah jawab. Siapa yang betul semua? Nanti siapa yang betul semua boleh claim dengan cikgu ya. Cikgu aku bagi hadiah. Tapi Okey. kelas seterusnya nanti. Saya akan tuntut dengan cikgu. Okey. Okey Bella. Kita dah main dah quiz, kita dah main permainan game kit. Sekarang ini adalah bahagian langkah yang terakhir, iaitu kita akan buat rumusan murid di ruangan Padlet. Kamu nampak pautan ni? Nampak cikgu, nampak. Okay. Murid-murid kena tulis rumusan apa yang kamu peroleh daripada pembelajaran hari ini secara ringkas sahaja. Boleh tak cikgu masukkan pautan di dalam ruangan chat cikgu? Okay, boleh. Okay, kamu nampak kan? Nampak cikgu. Okey, boleh isi mengikut kumpulan tadi yang cikgu dah beri. Okey cikgu. Dah siap cikgu. Dah siap? Kejap cikgu. Sikit lagi.
Tak naik lagi dekat cikgu punya Padlet ni. Sekejap cikgu, saya baru nak tulis. Okey. Sikit lagi cikgu. Boleh tak ke ada masalah? Okey, siap dah cikgu. Nampak tak cikgu? Siap. Saya Kamu dah masuk dalam tu Padlet tu? Saya letak dekat ruangan komen cikgu. Okey, dah nampak dah. Untuk kumpulan 3, kumpulan lain. Okey, lagi. Satu kumpulan lagi. Boleh tak? Okey, semuanya dah masuk dah ni. Okey, boleh tak cikgu minta seorang untuk bacakan rumusan yang kamu buat, apa yang kamu faham berkaitan. Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu, boleh. Dulu. Okey, boleh sila. Kumpulan yang kedua cikgu, kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua, apa yang telah kami berjaya rumuskan adalah rumusan hasil daripada pembelajaran pada hari ini ialah kami dapat mengetahui konsep dan penggunaan tata bahasa ayat dan dapat menganalisis kesalahan tersebut serta dapat melangsa dalam sesuatu ayat lakukan pembetulan ayat yang salah cikgu. Okey, kumpulan lain pula. Baiklah cikgu, saya wakil daripada kumpulan 3. Pada pendapat kami, aktiviti menulis dan permainan kuis sangat menarik. Kami dapat menemui penggunaan ayat yang salah dari segi ejaan, kosakata dan sebagainya. Hal ini perlu dikuasai oleh kami supaya kesalahan tidak dibuat secara berterusan pada masa akan datang cikgu. Okey, bagus. Satu lagi kumpulan 1 masih tak dapat tu Boleh cikgu, saya boleh bacakan. Okey, boleh Tasha. Apa yang kami peroleh daripada pembelajaran hari ini ialah kami dapat mengetahui jenis-jenis kesalahan bahasa dan dapat menganalisis kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks dengan betul. Aktiviti kuis yang dibuat pula dapat memberikan kefahaman yang lebih kepada kami. Okey, baiklah. Okey, semua berdasarkan rumusan yang kamu telah beri, cikgu dapat lihat yang kamu telah pun mengetahui jenis-jenis kesalahan tata bahasa dan juga kesalahan bahasa di dalam sesuatu teks ataupun ayat. Jadi cikgu rasa kamu semua perlu kuasailah semua pengetahuan atau ilmu tentang tata bahasa ini supaya bila kamu buat sesuatu ayat, bina ayat ataupun membuat karangan, kamu tidak melakukan kesalahan yang tidak sepatutnya seperti salah ejaan, kosakata, tidak tidak meletakkan imbuhan, awalan dan sebagainya. Faham kan? Faham cikgu. Cikgu faham. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Selamat maju jaya untuk kamu semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi cikgu. Boleh pergi rehat. Bye cikgu.